apa itu Islam liberal. Ya. Agama kita, agama Islam, tidak ada liberal yang dikaitkan dengannya. Liberal bermaksud bebas. Bebas di sini bermaksud bebas mentafsirkan agama mengikut otak masing-masing. Sekaligus kebebasan sebegini rupa risikonya besar dalam konteks agama. Sebab agama Islam dia ada rojokan. Rojokan utama ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya. Al-Quran Allah turunkan sebagai ayat dengan metodologinya. Hadis-hadis merupakan juga rojokan dengan metodologinya. Metodologi ini iaitu ada pendekatan cara untuk memahami Quran dan Sunnah diajar oleh baginda Nabi SAW, dipegang dan diperkembangkan secara yang betul oleh para sahabat. Kemudian dari situlah kita mengikut. Islam liberal, golongan Islam liberal, mereka bebaskan diri mereka sama sekali daripada metodologi yang kita sebutkan tadi. Tetapi awas, mereka mengaku mereka beragama Islam. Tetapi liberal, kami beragama Islam, tetap beriman dengan Allah, tapi kami bebas mentafsirkan Islam mengikut otak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda yang sedang menonton sebuah dokumentari yang saya dan rakan-rakan saya akan bentangkan pada hari ini. Hari ini, ramai yang di antara kita sekadar mengambil mudah tentang agama Islam. Mereka cuba mengamalkan sikap Islam itu mudah dengan menjadi seseorang yang berfikiran terbuka, namun tanpa mereka sedar mereka hanyalah mengikut kepala otak mereka sendiri. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan liberalism? Bagaimana ia tersebar? Siapakah golongan ini? Dan siapa yang bawa pengaruh ini ke dalam Malaysia? Dan apakah kesan-kesannya kepada masyarakat kita di Malaysia terutamanya? Jadi, untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang perkara ini, teruskan bersama kami dari pelajar Unit LBMI Mata Pelajaran Isu-Isu Kontemporari Muslim di Malaysia, kelas L02 di bawah pengelolaan Ustaz Saiful Azri bin Syahrudin yang akan membawakan kepada anda tentang isu-isu liberalism di Malaysia. Hidup wanita. Hidup LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ismail Zaki bin Ahmad Lufi. Saya akan menceritakan tentang sedikit tentang apakah maksud liberalisme. Dewasa ini, masyarakat Islam di seluruh dunia mulai sedar akan kewujudannya gerakan-gerakan yang membawa fahaman liberal, liberalism dan Islam liberal. Masyarakat mulai menyebut-nyebut dan berbincang tentang gerakan liberalism dan Islam liberal. Namun dalam masa yang sama, masih terdapat banyak salah faham dan ketidakjelasan maklumat akan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah-istilah ini, hatta di sisi para pendakwah, asatiza dan para ilmuwan. Perbahasan berkenaan liberal, liberalisme dan Islam liberal merupakan satu perbincangan yang amat panjang. Menyedari hakikat ini, saya akan menjelaskan secara ringkas definisi perkataan liberal dari sudut bahasa, sejarah ringkas gerakan liberalisme. Definisi liberal. Dari sudut etimologi, perkataan liberal berasal daripada bahasa Latin liberalis yang antara lain bermaksud kebebasan dan sifat seorang yang merdeka, atau daripada perkataan liber yang membawa makna bebas dan tidak terikat atau terkongkong. Sewaktu kurun 16 dan 17, liberal digunakan merujuk kepada kebebasan daripada sebarang kekangan dalam pengucapan dan tindakan.
Zaman pencerahan pula mengertikannya dari sudut positif, ijabiyah sebagai kebebasan daripada sikap prejudis, jumud dan taksub serta seruan ke arah toleransi. Dalam konteks sekarang, seorang yang liberal itu secara umumnya merujuk pada sesiapa yang menghormati kepelbagaian, kepercayaan dan sikap. Manakala dari konteks politik, sebuah parti yang liberal ialah memperjuangkan ke arah kebebasan individu dan pembangunan ke arah pengagihan kekayaan negara dan kuasa yang lebih adil dalam kalangan masyarakat. Contohnya, penggunaan perkataan liberal dapat dilihat dalam beberapa bidang dalam lapangan. Misalnya dalam rukun negara, jelas dinyatakan bahawa antara cita-cita yang perlu dicapai sebagai sebuah negara. Sekian, terima kasih. Bilakah kefahaman liberal wujud ataupun telah tersebar? Fahaman liberal ini tidak tertumpu hanya untuk umat Islam sahaja, iaitu penganut agama Islam, tetapi ianya juga tertumpu kepada agama-agama lain, sebagai contoh agama Kristian. Agama Kristian pernah terjadinya kefahaman liberal ini pada tahun kurun ke-16-17. Ketika itu, zaman itu kebangkitan ataupun Renaissance, iaitu golongan intelektual yang menyerang pentadbiran gereja. Kalau pada masa itu, ketika itu agama Kristian dikawal oleh Roman Katolik. Jadi orang awam tidak boleh tafsir kitab Injil kecuali pihak gereja. Wujudnya golongan-golongan ini yang mempunyai pendapat masing-masing yang mengatakan kitab Injil ini harus ditafsir semula, dan daripada adik itu timbullah pelbagai mazhab dalam agama Kristian. Sebagai contoh, Protestan, Anglikan dan lain-lain lagi. Wujudnya juga liberal ni pada agama Islam ketika penjajah Barat untuk menyerang Islam. Kerana serangan lebih 200 tahun dengan senjata yang nyata tidak menundukkan orang-orang Islam. Oleh itu, penjajah-penjajah Barat ini menggunakan kefahaman liberal untuk menjatuhkan negara-negara Islam. Selain itu juga, pada tahun 60-an, seorang tokoh yang bernama Muhammad Abduh yang datangnya daripada Mesir, yang mempunyai kefahaman tersendiri, yang melihat negara-negara Barat ini mempunyai banyak nilai-nilai murni yang tidak terdapat kepada agama negara-negara Islam. Dia membuat kefahaman sendiri untuk mengubah agama Islam ni supaya agama ini mempunyai nilai-nilai murni yang lebih tinggi lagi. So wujudnya orientalis Islam yang telah terpengaruh dengan kefahaman-kefahaman sendiri ini. So ianya dapat mencelarukan pemikiran ataupun kefahaman orang Islam yang telah memahami agama Islam ni, dan ini yang mengakibatkan kefahaman liberal ini tersebar. Sebagai contoh, kalau di Malaysia, kefahaman liberal yang kita nampak adalah pengikut-pengikut Ayah Ping. Maksud dia, dia mempunyai kefahaman sendiri tentang agama-agama yang wujud di dunia ni lah. So dengan agama Islam ni, dengan kefahamannya, dengan pemikirannya sendiri, dia mengubah agama Islam ni yang sudah sahih. Firman Allah juga telah mengatakan, Al-Quran ini diterima terus oleh Rasulullah daripada Allah, yang bermaksud ia ayat Tuhan yang tidak boleh diubah, yang tidak boleh diolah. So dengan orientalis inilah mengubah ayat-ayat Al-Quran ataupun kefahaman-kefahaman Islam mengikut pemikiran dan kefahaman mereka sendiri. So terdapat beberapa golongan liberal di dalam Malaysia. So salah seorang daripada golongan liberal tersebut adalah Siti Kasim. Siapakah Siti Kasim ini? So kita tahu dia adalah seorang liberal, tapi dia ni merupakan seorang peguam, penyair dan penterjemah Malaysia. So macam mana dia boleh jadi seorang ahli liberal? Ada satu post yang dibuat oleh Jakin yang cakapkan, yang jelaskan yang kesesatan liberal ni macam mana. Lepas tu Siti Kasim membuat naik yang dia cakap dia mengaku yang dia ni seorang liberal. So situ salah satu puncanya. Satu lagi, dia adalah merupakan seorang ahli anggota LGBT yang berada di Malaysia.
defending everyone's rights, not only for the LGBT community but also everybody. Dia memang suka lawan JAKIM, suka lawan hal ehwal agama semua tu. Kalau dia nak jumpa 19 of us together, yes, we will meet. You know, semua kata, oh kembalilah ke jalan Islam. Diorang tu Islam sangat ke? Masing-masing itu antara kita dengan Tuhan lah kan? Ada salah satu kenyataan yang kontroversial dahulu pada 2017 yang dia cakap pesta arak ni tidak membebankan rakyat Malaysia apa semua tu, sebab dia samakan pesta arak ni bukan macam pesta dadah. So benda ni sangat kontroversial sebab dia tidak memikirkan hak Melayu langsung. Ramai pihak membantah pesta arak tersebut sebab dia tidak menjaga sensitiviti orang Melayu, and then dia tidak menghormati Malaysia sebagai agama Islam, sebagai agama persekutuan lah. Dia buat desakan untuk tanda tangan untuk UN juga untuk mengiktiraf hak-hak sexual orientation dan gender identity, terutamanya pada hak-hak LGBT. So diorang ni nak macam perkahwinan sejenis, perkahwinan sejenis, lepas tu membuat hubungan songsam semua tu. So diorang nak macam legalize lah benda ni dekat Malaysia. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Afiq Hamid bin Azwan. Hari ini saya akan bercakap tentang satu topik, iaitu siapakah yang membawa pengaruh liberalisme Islam di Malaysia. Jadi mereka ni golongan liberal terdiri daripada pelbagai kumpulan dan individu yang mengaku diri mereka membawa misi Islam. Antaranya ialah seperti Nas Abdul Zaid daripada Mesir, Asghar Ali dari India, Aminah Wadud dari Amerika, dan Irsyad Manji dari Kanada. Seorang lagi yang Kasim Ahmad. Yang ni saya rasa semua kenal kot, sebab dia 2-3 tahun ni dia dah macam famous sikit, Kasim Ahmad ni. Kalau melalui persatuan pula, terdapat beberapa persatuan yang menyokong pemikiran liberal. Contohnya seperti JIL, SIS ataupun Sister in Islam, MPV, Muslim for Progressive Value, yang tu di Amerika Syarikat. Kalau yang di Malaysia ni Sister in Islam dan Gagasan Islam Nusantara. Sister in Islam ni atau dikenali sebagai SIS merupakan sebuah organisasi bukan kerajaan yang dianggotai sekumpulan wanita profesional beragama Islam yang memperjuangkan hak-hak wanita Islam dalam Malaysia. SIS menekankan pentingnya untuk mentafsir semula Quran dan hadis mengikut konteks sejarah dan budaya. Jadi pada tahun 1988, sekumpulan 8 orang peguam, aktivitis, ahli akademik dan wartawan wanita bersama-sama menubuhkan satu pergerakan untuk menyelesaikan masalah Islam di Mahkamah Syariah. Jadi 8 orang pengasasnya adalah Aminah Wadud, seorang pensyarah pengajian Al-Quran di Universiti Islam Antarabangsa, Azkiyah Adam, penganalisa di Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS, Noraini Othman, pakar sosiologi di Universiti Kebangsaan Malaysia, Rashidah Abdullah, seorang pegawai program kanan dalam program gender dan perkembangan di Pusat Pembangunan Asia dan Pasifik, Ros Ismail, pemberita di New Straits Times, Sharifah Zurain Al-Jeffrey, penasihat hal ehwal budaya kedutaan dan seorang artis, dan yang terakhir ialah Zainah Anwar, iaitu penganalisa kanan ISIS Malaysia. Jadi pada tahun 1993, gerakan ini secara rasmi didaftarkan sebagai pertubuhan bukan kerajaan di bawah nama SIS Forum Malaysia Berhad, dan sehingga kini dikenali sebagai Sister in Islam atau ringkasnya SIS. Tumpuannya adalah untuk mencabar undang-undang dan dasar atas nama Islam yang mendiskriminasikan wanita. Tumpuan SIS kemudiannya diperluaskan kepada isu lebih besar seperti demokrasi, hak asasi manusia dan perlembagaan. Jadi yang menariknya, logo SIS ni berbentuk rahim, iaitu sebagai simbolik
alat reproduksi wanita, iaitu anugerah daripada Tuhan yang melaluinya kehidupan lahir dan juga nama Tuhan iaitu rahim. Dan diambil daripada lukisan Syarifah Zureh Al-Jafri bertajuk Rahim. Jadi setakat itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-kesan dari pengaruh liberalisme. Pengaruh pemikiran liberal dalam media sosial ini akan memberikan impak ataupun kesan yang besar terhadap masyarakat, negara dan juga individu. Melalui dapatan daripada kajian ini, kesan terhadap individu atau kumpulan yang melakukan ini adalah mereka akan mencapai kebahagiaan apabila ia diberikan kebebasan untuk melakukan apa-apa sahaja yang bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Malah mereka juga akan melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan keseronokan serta kecederaan ke atas dirinya dan juga individu ataupun pihaknya lain. Media sosial pada masa kini ini telah menjadikan satu platform bagi individu tersebut melakukan tindakan itu sehingga menjadi tular dan munculnya pihak yang dapat mempengaruhi masyarakat Islam dengan hujah-hujah rasional dan logik. Kesannya masyarakat hari ini akan lebih cenderung melakukan perbuatan mengikut kehendak hati dan juga logik akal yang jelas bertentangan dengan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pesanan saya untuk masyarakat dan mahasiswa tentang liberalisme dalam masyarakat kita. Pesanan saya, tidak semua perkara yang melibatkan logik akal manusia dibenarkan di sisi syarak. Contohnya hak kebebasan bersuara. Tidak ada masalah untuk kita bebas bersuara, tapi bila diseiringkan dengan emosi sehingga menimbulkan caci maki sehingga menimbulkan perbalahan di antara kaum, maka itu adalah haram di sisi syarak. Sebab apa yang digariskan Nabi Muhammad SAW, iaitu kembali kita kepada Al-Quran dan Sunnah, itulah dua sumber utama yang Nabi Muhammad SAW tinggalkan kepada umatnya. Nak bersuara tidak ada masalah, nak mengkritik kerajaan tidak ada masalah, tapi seiringkan dengan pemikiran yang rasional. Bukan dalam keadaan marah, bukan dalam keadaan caci maki. Itu adalah pesanan umum kepada masyarakat. Satu lagi, liberalisme ini yang kita tahu adalah melibatkan kebebasan yang berasal daripada perkataan liberty dalam bahasa Inggeris. Kebebasan maksudnya kebebasan yang mereka nak dari segi hidup mereka yang tak terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, seorang perempuan Muslim tapi dia nak kebebasan dalam memakai pakaian. Dia kata tiada siapa berhak mengkritik pemakaian dia sebab itu hidup dia. Ini adalah salah satu pemikiran liberalisme. Tapi apa gunanya Nabi Muhammad memesan amal ma'ruf nahi mungkar? Amal ma'ruf nahi mungkar ini adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad dan salah satu surahan Allah kepada kita sesama manusia. Jadi sama-samalah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sama-sama kembali kepada agama yang secara menyeluruh. Bukan kata masa kita nak kahwin baru kita laksanakan hukum hakam kahwin dengan betul, tapi cara hidup kita tidak betul. Cara hidup kita liberal, cara hidup kita sekular. Jadi jangan pisahkan agama dengan kehidupan. Agama itu adalah kehidupan dan kehidupan kita mestilah beragama. Jadi kembalilah kepada agama sebenar, bukan kepada fahaman ideologi barat ini semua. Adalah salah satu sebab kehancuran atau perbalahan yang wujud pada hari ini. Terima kasih, itu adalah pesanan daripada saya. Assalamualaikum. Kesimpulannya, ideologi liberalisme ini muncul atas sebab kebebasan individu dek kerana tidak balas pemerintahan kuku besi. Fahaman ini memberi penekanan yang mendalam terhadap kebebasan individu, sikap keterbukaan dan menekankan konsep sama rata.
Gerakan Islam Liberal ini terinspirasi atas asas membebaskan umat Islam daripada kekangan dan keterbelakangan melalui penghargaan terhadap kepelbagaian pandangan, memperjuangkan hak asasi manusia serta mempertahankan kebebasan. Fahaman kebebasan dan hak asasi yang diperjuangkan oleh Islam Liberal ini hanya mengambil daripada teori-teori barat. Sementara itu, Islam mengajar kita mengambil manfaat yang baik daripada mana-mana tamadun dan juga mengajar kita agar menyaring dulu pemikiran daripada barat supaya selari dengan agama Islam. Oleh yang demikian, kita sebagai umat Islam perlu berhati-hati daripada terpengaruh dengan Islam Liberal ini. Tambahan pula, Muzakarah Jabatan Kuasa Majlis Kebahasaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah bersidang pada Julai 2006 menyatakan bahawa Islam Liberal ini adalah sesat dan menyeleweng daripada akidah dan syariat Islam. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.